kira join terus lah, dengar cikgu mulakan. Okay ya, cikgu mulakan sekarang Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni memang sebenarnya ad hoc ya. Sebab tak plan pun, tiba-tiba ada pelajar tanya, okay saya pun ambil kesempatan lah. Oh, ada kejap-kejap, ada orang pula nak masuk. Sekejap, kita start balik. Ada lagi join? Susah juga ni nak kena ada orang tengah join. Tiva Karen. Okay, kita mula lagi sekali. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, tadi memang ada satu taklimat yang dijalankan oleh unit UPU online lah dekat Facebook. Tapi dia hanya bagi tips je, dia tak tunjuk macam mana perjalanan, macam mana nak buka website. Jadi benda tu mungkin menyebabkan ramai masih blur sikit kan. Jadi tak apa, kat sini cikgu terangkan apa sebenarnya yang awak perlu buat dan step by step lah kalau boleh. So dengar betul-betul, kalau ada pertanyaan boleh tanya direct ya. Sebab cikgu tak boleh nak tengok notes tu sebab cikgu tengah present ya. Kalau awak tanya direct soalan, buka mic, baru saya dengar. Saya boleh baca soalan. Okay, first of all, yang cikgu buka ni, ini ialah website UPU online yang mana upu.mohe.government.my yang memang merupakan portal utamalah untuk awak mohon permohonan kemasukan ke UPU tu ya, IPTA. Jadi apa yang dikabarkan iklan yang cikgu bagi share dengan awak semua dalam WhatsApp tu, memang dia buka pada 4 hari bulan Januari. So tujuan utama dia buka awal tu ialah supaya awak boleh masuk, awak daftar dan awak tengok dulu, survey dulu. Semak apa dia kos-kos, syarat-syarat kelayakan yang perlu supaya at least kita boleh prepare ya, kita boleh sedia. Sebab memang kebanyakan sekolah banyak lagi especially dekat KL dengan Selangor yang belum habis lagi trial SPM. So bila tak habis lagi trial SPM, kita kalau dikatakan buka sekolah 20 hari bulan tu memang kita akan sambung trial dan harapnya bila pembelian nombor PIN UPU ni kan dia kata dia akan mula dijualkan pada bulan Februari. Jadi masa dia jual tu kita harap trial awak semua result memang dah keluar lah untuk trial. Jadi kita ada masa, awak pun ada masa untuk berpandukan kepada result trial awak untuk pilih anggaran apa kos yang awak minat dan juga yang layak ya. Okay, first of all mula-mula bila buka je website dia akan keluar bahagian kemasukan pelajar IPTA. So dia ada macam ni lah, ada kategori UPU online, e-panduan, kategori SPM, calculator merit, calculator biasa, kategori STPM ni tak payahlah, just tengok je. So apa yang perlu buat dekat bahagian permohonan ni, dia ada UPU online, ada UPU skill. Okay, apa maksud UPU online dan UPU skill? Kalau UPU online ni ialah sistem permohonan yang awak kena masuk daftar dulu. So di sini cikgu bagi contoh, cikgu guna IC anak cikgu lah ya. IC cikgu tak laku pula. So IC anak cikgu. So di sini awak tulis IC awak sendiri, kata laluan buat sendiri dan jangan lupa kata laluan ni akan digunakan sampailah result awak keluar, sampai nak semak tawaran dan sebagainya. Okay, jangan lupa kata laluan tu. Kalau lupa kena buat balik lah kan. Kemudian program pengajian kena pilih lepasan SPM. Okay. Tapi yang ini sebab saya dah masuk. Okay. Bagi awak semua yang belum masuk, apa awak perlu buat? Daftar account. Nampak tak yang warna biru tu? Okay. Klik daftar account. Awak kena isi dulu. So isi semua dulu lengkap. Kemudian daftar, barulah dia akan keluar macam cikgu ni. Okay. Jelas So ini contoh sebab cikgu buka supaya awak nampak apa yang di sebalik sistem permohonan ni. So bila kita dah daftar, kita akan log masuk. Okay, cikgu tunjuk contoh log masuk. Terus dia akan keluar dashboard awak.
Okey, ini dashboard yang maksudnya dia siapa yang ada kata laluan ni, maknanya kalau awak kata laluan awak, ni dashboard awak. Dia akan kat sini ada nama kita lah, kita punya apa, kalau kita klik kat sini account kita dengan logout tu. Jadi dashboard ni dashboard awak. So apa yang dekat sini ialah permohonan maklumat-maklumat penting yang mana awak boleh klik sahaja, dia akan keluar lah. Dan mesti ingat ya, sebab tingkatan 5 calon SPM 2020 dia mesti kategori A. Kalau apa-apa hal nak daftar ke nak apa ke, kena klik kategori A. Kalau kategori B hanyalah untuk lepasan SPM tahun 2019 atau 2018. Sebab UPU ni memang dia 3 tahun okey, syarat kelayakan ini awak boleh cek yang mana syarat kelayakan yang cikgu cakap tu, di mana setiap universiti yang ada dalam UPU dia ada listkan dalam ni. So awak boleh klik, contoh katalah cikgu klik pada kat sini lah, UM kategori, cikgu cakap tadi kategori A kan. Okay, kategori A, kemudian aliran kita ambil semua supaya awak nampak apa dia tawaran ataupun offer untuk pelajar lepasan SPM. Ni contohnya. Okay, tak apa. Cikgu tunjuk saya sikit dulu. Alright, don't worry. Kemudian kita pergi balik pada, nanti kan cikgu pergi balik pada yang syarat khas tu ya. Sekarang kita pergi pada dashboard balik. Beasiswa. Okay, dekat sini dia paparan maklumat bantuan lah. Yang mana ada macam-macam link dekat sini, boleh baca, boleh klik aplikasi apa semua, siapa yang nak tahu hadiah beasiswa sukan dan sebagainya ada disebut di sini ya. Bantuan keuangan asasi IPTA pun ada. Sebab semua ni kena mohon ya, kita bukan direct dapat. Kebolehpasaran graduan, di sini awak boleh klik yang mana contoh kata awak dah tahu dah nak ambil kos apa, so kita survey. Okay, contoh di sini katakanlah 2019, kita ambil paling dekat lah. Okay, 2019 IPTA awam, okay, contohnya IPT katalah kita nak pelajar UIA lah, okay, contoh pelajar UIA, peringkat pengajian kita pilih ijazah pertama, okay, sebab dia mana boleh matrix kan, matrix asasi tak boleh dapat kerja lagi. Okay, contoh katalah dekat sini saya ambil undang-undang, okay, undang-undang, alright, dia akan cari. So dekat sini dia bantulah sama ada kita nak tengok dari segi pasaran, graduan, adakah graduan universiti di UIA ni berapa persen yang dapat kerja. So di sini nampak, kita lihat kat situ, nampak tak? Nampak Okey, kalau UIA contoh ni untuk ijazah sarjana pertama undang-undang, selalunya 97.3% graduan dia dapat pekerjaan. So tu contoh Alright. Kalau tak faham cakap buka mic tanya. Laluan kerjaya pun ada, yang mana di sini pun kita boleh semak sebelum kita pilih kos. Okey, dekat sini contohnya dia bagi di sini diploma di Politeknik Premier, diploma animasi kreatif. So di sini dia sebutkan sikitlah laluan tu membawa awak ke mana. So kerjaya apa yang boleh awak ceburi jika awak ambil diploma animasi kreatif. Contohnya boleh jadi animator, penolong penerbit, penulis skrip dan sebagainya. Okay, banyak awak boleh tukar kat sini lah, search lah. Kalau kata account, tulislah accountant, kan dia akan keluar lah diploma accountancy. So boleh jadi apa? Apa beza antara diploma sistem maklumat dengan diploma perakaunan? Dia ada tunjuk dekat situ. Okay, ini cuma untuk laluan kerjaya je alright, kemudian kita pergi the next one. Line cikgu ni pun agak pentaksiran psikometrik. Yang ini awak tahu kan, dulu masa tingkatan 3 ada kod Holland yang mana masing-masing ada personality minat kerjaya. So awak boleh tengok kat sini sama ada keputusan yang awak dapat, psikometrik awak adakah bersesuaian dengan kerjaya yang awak nak ambil lah, bidang atau kos yang awak nak ambil ni. Enterprising untuk jadi apa. Ini biasalah penerangan sedikit. Tak apa, ini sebagai panduan saja.
Okey. Lepas tu, alamak cikgu tertutup ke? Cikgu tertutup pula Alright, kita pergi balik online. Okey. Kemudian calculator merit. Okey, di sini ada pengiraan merit. Di sini pengiraan merit di sini dia memang ikut aliran lah ya. Kalau aliran sains yang cikgu pernah cakap dulu masa awal tahun dalam Dewan kan, kalau aliran sains berapa subjek, aliran sastra pun subjek-subjek apa. So di sini dia akan kira secara automatik ya, dan markah co-curriculum awak 10%. Okey. So di sini contohlah katakanlah sebab kebanyakan dalam MIT ni pelajar sains. Okey, aliran sains 5 subjek utama dia matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, bio. Okey, bio ni memang dia boleh tukar lah. Kalau ada yang tak ambil bio, dia gantikan dengan perakaunan, boleh. Ataupun dia tak ambil bio, diganti dengan reka cipta, letak mata pelajaran reka cipta. So di sini memang agak confuse sikit lah sebab awak tengok dia gabung kan antara dua aliran. Tapi tak apa, ini cikgu just tunjuk je. Kalau lebih detail, kita pergi pada the next one nanti pada calculator merit yang untuk panduan calon. Jangan risau, okay? Lepas tu, cikgu nak tunjuk pada UP Skills. Tadi UPU online ya. Okay, kalau nak keluar-keluar lah, ini cikgu nak tunjuk je. Untuk UP Skills sebenarnya dia lebih kepada bidang kemahiran yang mana ILKA lah, Institut Latihan Kemahiran, termasuk politeknik konvensional. Kalau IPTA tadi, politeknik premier, ya, dia ada 3 politeknik premier, iaitu Politeknik Ungku Omar di Ipoh, Politeknik Johor dan juga Politeknik di Shah Alam. 3 ni kena ingat ya, Politeknik Premier, Ipoh, Johor Bahru dan juga Shah Alam merupakan politeknik yang standard dia tinggi. Okay, jadi dia termasuk dalam IPTA. Tapi kalau politeknik konvensional, dia terletak di bawah ILKA. So kalau awak katakan berminat especially bahagian engineering dan sebagainya, so boleh daftar, maknanya ILKA ni kena daftar lain. Nampak sini daftar kan? Kena daftar lain. Jadi awak akan minta 2 tempat. Tapi nombor PIN sama, jangan risau. Sekarang ni cikgu cerita tak ada nombor PIN lagi sebab kita baru nak tengok je. Dia cuma guna kata laluan sebab kita bukan hantar permohonan. Kita baru nak daftar saja. Kita belum hantar permohonan. Okay. Alright, baik. Kalau tak faham tanya ya. Okay, kita pergi pada kategori calon. Ni tadi cikgu dah explain. Kita ada kategori A dan kategori B. Okay, next panduan umum. Okay, yang ini kena ambil tahu sikit sebab pendaftaran UPU online ni memang cikgu galakkan, memang wajib lah untuk semua orang ambil. Bukan apa kita tak tahu situasi sekarang macam mana kan. So ambil je dulu, hantar je dulu, sama ada dapat tak dapat, nak pergi ke daftar ke tidak itu kemudian. Okay. Pembelian unit ID kalau ikut di sini RM15.60 akan mula dijual di kaunter BSN, Bank Simpanan Nasional. Kalau di Melawati, awak tahu kan BSN kat mana? Dia dekat kawasan yang kedai Secret Recipe, KFC, Bank CIMB kat situ ada BSN. So boleh beli di situ. Kena bawa salinan, bawa kad pengenalan, tak payah salinan, kad pengenalan, dia nak tengok sebagai bukti. Nanti apabila awak dah bayar di kaunter RM15 ni, dia akan bagi satu slip BSN dan dalam slip tu akan tulis nombor PIN awak untuk submit permohonan. Okay. Sekarang ni tak ada nombor PIN lagi sekarang ni belum jual lagi. Okay, pengisian borang maklumat wajib, pengisian maklumat keluarga wajib. Nampak di sini, pengisian keputusan maklumat SPM tidak perlu. Maksud di sini ialah dia balik kepada zaman dulu sebelum ni, yang mana kita isi borang UPU ni tanpa kita ketahui SPM kita berapa. Pernah dulu macam tu, kita hanya anggaran sahaja. Jadi awak hanya pilih kos yang awak rasa target lah, your target. Jangan rendah sangat, tapi at least target yang awak boleh capai untuk SPM. Okay. Kemudian dia akan bagi, maknanya UPU sendiri akan linkkan terus. Sebab kalau ikutkan kat sini, kita pun tak tahu bila SPM awak result dia keluar. Siapa masuk tu.
Cikgu tak nampak ni. Okey, kemudian untuk kemaskini, kita boleh kemaskini banyak kali. Maknanya kalau katakanlah hari ni awak sekarang ni belum daftar lagi kan. Bila awak dah daftar, awak dah masuk, awak just tengok je. Tapi bila dah dapat nombor PIN, awak dah buat permohonan, katalah tiba-tiba awak nak tukar permohonan dia. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh kemaskini lebih dari sekali. Okay, so jangan risau. Kalau hari ni first choice, katakanlah pilihan pertama hari ni lain. Esok rasa nak tukar lain. Boleh, tak ada masalah. Okay, bilangan pilihan. Okay, dalam UPU ni dia ada 12 pilihan program pengajian yang awak boleh pilih. So nak kata lebih baik pilih 12 daripada letak 6 saja minimum, cikgu pun tak berani nak cakap lah. Tapi terpulang pada awak. Kalau awak rasa awak boleh cari 12 pilihan, baguslah. Cuma janganlah letak pilihan yang awak tak nak tapi awak letak secara terpaksa. Sebab sebenarnya kita ada 6 pilihan. 6 pilihan ni yang wajib. Jadi kalau dapat 6 tu, cukuplah. Antara 6 tu ada asasi, ada juga diploma. Cukup 6 pilihan. Tapi kalau kata nak letak 12, sebab awak pun banyak cabang kan, suka yang ni, suka yang tu, kau dapat ini pun tak apa, dapat tu pun tak apa, suka hatilah, letaklah 12, tak ada masalah. Untuk pilihan program yang ni selepas 5 hari keputusan ini, cikgu tak berani nak cakap sebab tarikh tutup UPU, kalau ikutkan dia kata bulan Mac kan, 30 Mac. Awak SPM 22 bulan Februari. Jadi macam 2 bulan kan result dah keluar. So kita tunggu dan lihat je lah. Kalau kata misalnya memang sempat result keluar, maknanya selepas 5 hari keputusan SPM dihebahkan, iaitu pada bulan Mac, memang awak kena tengok balik lah. Tengok balik pilihan dalam UPU tu, kita boleh ubah di saat akhir. Sebab masa tu kita dah tahu result sebenar. Okay. Penukaran program yang ditawarkan tak boleh. Okay, mencetak permohonan, yes. Nanti bila kita dah mula hantar, ingat setiap kali awak hantar, awak kena cetak sebagai panduan ataupun rujukan ya, kalau apa-apa hal berlaku. Okay, next one. Calculator merit. Okay, ni macam calculator jugalah. Cuma dia permudahkan supaya dia kirakan untuk awak. Kan pening kepala, cikgu bagi formula kan susah pula kan. Okey, untuk lepasan SPM aliran sains, senang je. Kita letak je berapa markah yang agak-agak kita dapat. Okey, sebab merit ni penting. Merit ni penentuan sama ada awak nak dapat, kalau nak apply untuk asasi tu senang dapat tak? Ataupun nak minta diploma kat sini senang dapat tak? Jadi berdasarkan pada merit. Okay, kita tengok contoh kat sini ya, aliran sains, katalah AdMath. Okay, AdMath selalu dapat berapa? Cuba seorang jawab sekejap. Contohlah. Nak letak berapa ni? Hello? Contoh seorang. Siapa-siapa boleh? Tak dengar ni, buka mic, buka mic. Nak kena sebut nama ke? Aduh, cikgu sebut nama ke hilang pula. Okeylah, kita sebut nama lah. Syasha, mana Syasha tadi? Tak apa Syasha, ni contoh je Syasha. Boleh tak? Hello? Hello? Cikgu Ana masih ada ke? Ada lagi. Ada, dengar kan? Dengar kan? Dengar? Budak ni senyap je. Dia orang tu yang senyap. Aduh, sabar je lah. Okey lah, cikgu bagi contoh lah. Okey, katalah semua malu ni, takut nak letak ni. Okey, additional maths, katalah AdMath. Okey, AdMath saya rasa kita letak tolak lah. Contohnya kan, saya tahu AdMath ni masalah kan bagi kebanyakan pelajar. Okey, chemistry kita letak A. Okay, insyaAllah boleh. Maths ni biasanya A plus kot.
Okay, fizik kita letak tolak. Okay, contoh So ini 3 kan, tadi kita dah belajar yang mana mata pelajaran utama bagi aliran sains ada 5. So at math salah satunya, chemistry, math, fizik dan satu lagi ialah biologi. Okay, so biologi katalah dapat B+. Ni contoh contoh je. Kemudian itu baru 5 subjek utama. Kemudian 3 subjek terbaik yang selain daripada subjek yang ke atas. Jadi kalau 3 lagi maknanya kebanyakannya kita akan ambil daripada subjek teras lah. Kalau teras contohnya untuk paling senang lah selalu orang skor bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu kita ambil lah A contohnya. Okey. Kemudian yang kedua bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris kita ambil A+. Okey, kemudian yang ketiga kita ada tinggal berapa lagi? Sejarah kan dengan pendidikan Islam. Kalau rasa sejarah tu susah sikit nak skor, okey tak apa, kita ambil. Sebab ni subjek terbaik yang awak boleh pilih. So kita ambil pendidikan Islam. Selalu boleh skor ni. Okey, A lah kata contoh. Okey, dah dapat dah markah tu. Sekarang ni kita kena letak pula markah co-curriculum. Markah koko ni cikgu rasa sebenarnya cikgu-cikgu awak dah pun in process untuk keluarkan sijil. Jadi mungkin lepas kita masuk sekolah ni masing-masing akan dapat lah markah koko masing-masing. So senang nak isi, nak kira merit dah boleh agak dah. Jadi selalunya kalau pelajar tu terlibat dengan aktiviti yang sampai peringkat kebangsaan Malaysia, maka ada tinggi lah. Tapi so far kalau cikgu tengok yang lepas-lepas, pelajar melawati tak adalah yang dapat 10 10, 9 ni jarang. Sebab dia memang markah penuh dia kan 10% kan. 10% ni selalunya peringkat antarabangsa. Dia Johor dan sebagainya. Jadi 10, 9 ni selalu jarang. Paling tinggi pun pelajar kita dapat 8, 8.5. Jadi kat sini saya ambil yang biasa-biasa lah. Yang sederhana selalu budak dapat. Contoh kita ambil 7 lah. 7.5 ke kan. Okay. So dah ambil markah koko 7.05, kita kira. So dia akan automatik kira. So di sini awak nampak markah merit anda adalah 83.33%. Ni tinggi ni. So bila 83.33%, maknanya harapan awak untuk sambung, untuk apply, untuk mohon kos diploma tak ada masalah. Asasi pun boleh, matrix pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma untuk asasi tu dia ada certain universiti yang memang dia nak 90 ke atas. Macam UM semua tu kan, dia nak merit yang tinggi. So tu awak kena timbang cara lah, tengok cara macam mana nak tengok merit. Okay, cara macam mana nak tengok merit yang sesuai untuk setiap kos di universiti tu sebenarnya ada dalam yang permohonan awak tadi, yang daftar tadi. Sekejap ya. Tapi kat sini tak ada pula. Mana yang UPU tadi, ingat tak UPU tadi kan? Dia sebenarnya ada dekat sini. Dia ada dekat sini sebenarnya. Tapi masalahnya saya tak tahu kenapa dekat sini tak keluar. Kalau awak tak percaya saya tunjuk. Sebab dalam dia punya infografik ni dia ada terangkan tentang step tentang markah merit, macam mana nak kira, apa yang dia kira. So kalau ikutkan kat sini, yang 15 panduan ni, nampak dia kata mula-mula beli nombor PIN, lepas tu pilih kategori yang betul, masuk portal rasmi, kemudian semak syarat, kira merit, semak trend permohonan dan penawaran. Inilah yang dikatakan trend permohonan dan penawaran ni. Kita akan tengok, okey, kalau katakan awak minat asasi di UM, asasi sains hayat di Universiti Malaya, berapa merit selalunya budak yang akan dapat permohonan ni. So dia akan tunjuk dekat situ. Cuma tadi bila saya cek, dia belum keluar lagi. Mungkin belum lagi mereka finalize kot. Mungkin dia nak updatekan pada permohonan pelajar-pelajar yang tahun lepas, yang 2019. So sekarang ni kita tunggu je lah sebab belum lagi kan, nombor PIN pun belum dijual lagi. Mungkin nanti lepas ni adalah ni semak trend permohonan dan penawaran, jadi dia jadikan panduan untuk kita. So senang bila awak nak pilih. Jika contohnya macam merit tadi kan, kalkulator merit tadi, kalau katakan merit awak
berapa tadi kita kira tu 83. Okey, kalau merit 83 tinggi. Tapi kalau katalah merit awak 60, so tiba-tiba awak nak apply asasi yang merit dia 80. Awak rasa awak dapat tak? Of course lah tak dapat kan. So that's why merit tu penting. Sebab merit ni ialah gabungan antara markah akademik dan juga markah co-curriculum. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Okey, e-panduan. Okey, e-panduan yang inilah sama juga yang masa permohonan yang tadi. Maknanya di sinilah awak kena belajar nak kata macam ni try and error lah. Cari-cari kat mana nak tengok subjek apa, course apa yang sesuai. Sebab semua button-button di sebelah kiri ni dia ada fungsi-fungsi tertentu. Kalau buka dalam phone, dia agak limit ya. Awak kena cari button-button tersembunyi. Kalau dah biasa tak apa. That's why dia bagi awak masuk awal supaya awak boleh cari. Okay, kalau di sini cikgu nasihatkan awak tengok pada senarai program ni. Ini paling mudah lah ya. Senarai program pengajian yang ditawarkan, klik pada SPM. Okay, contoh katakanlah matrikulasi. Okay, kategori, ingat ya kategori A. Okay, di sini kita paparkan semua. Okay, kita dah nampak dah. So di sini ini semua adalah program yang ditawarkan di matrikulasi KPM. Program kita boleh nampak kat sini, kalau sains ada 2 semester, account ada 2 semester. 2 semester ni maknanya setahun ya. Kalau kejuruteraan pun ada 2 semester. Lepas tu account professional, yang CJ professional account, yang ACCA semua tu pun ada juga ditawarkan di matriks. Dia 2 semester dan dia ada temuduga sebab dia special kan, program dia special. Jadi temuduga yang hashtag ni yang temuduga, yang mana yang ada hashtag temuduga ni lah yang mereka akan tengok base berpandukan awak punya result trial. Kan cikgu ada sebut kan, sebab mereka akan buat tapisan awal. So kemungkinan mereka akan panggil awak untuk interview sebelum result SPM awak keluar. Sebab mereka based on your trial. Okay, jurusan sains program matrikulasi 4 semester. Kalau tengok tadi, yang atas ni 2 semester. Okay, 2 semester maknanya setahun. Tapi ada juga jurusan sains yang program dia 4 semester. Maknanya 2 tahun. Apa beza antara 1 tahun dan 2 tahun? 1 tahun ni dia pack. Ya, maksudnya program dia pack, very pack. Sebab dia nak habiskan dalam masa setahun untuk lepas tu awak terus sambung ke degree di universiti. Okay, tapi kalau 4 semester dia delay sikit. Jadi dia bagi awak masa. Sebab apa selalunya lah pelajar yang dapat 4 semester ni disebabkan oleh mereka punya subjek AdMaths. Ya, kalau AdMaths awak hanya lulus, mungkin awak akan dapat 4 semester. So dia bagi masa lah untuk kita stabilkan dulu, belajar betul-betul, baru kita masuk universiti untuk degree. Okay. Kemudian sains, okay tu sains 4 semester. Dan di Labuan ni dia special sikit lah ya, dekat sebab kat Labuan ni jauh, jadi dia kena, kalau nak mohon ke sana boleh, tak ada masalah. Jadi ada 2 semester, ada yang 4 semester. Program di sana ada sains, ada account. Kejuruteraan tak ada Kemudian sains matrikulasi di Sarawak, sains saja. Okay, alright. Ini matrikulasi. Okay, katakanlah awak nak minta UPSI. Okay, di UPSI apa pula program dia? Ini baru program je ya, dia belum tahu syarat lagi. Kadang-kadang kita nak tahu kan, nak belajar ni kat mana, nak belajar ni kat mana. Okay, di UPSI, ini adalah antara program yang ada, diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma muzik, diploma tari, teater, bahasa Inggeris. Yang ada hashtag ni semua ada temuduga. So mereka akan tapis awak dulu berdasarkan result trial. Nanti tengoklah. Lepas tu dia interview dulu. Kemudian tawaran akan diberikan selepas result SPM keluar. Dia tengok balik sama ada awak layak atau tidak. Siapa yang lepas, insyaAllah akan dapatlah tawaran tu. Berdasarkan awak letak permohonan tu. Permohonan pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Dan dia tengok merit juga. Okay. So bila yang di sini ada first, nombor 1, nombor 2 ni maknanya pages ya.
pages. So ada juga tambahan. Okey, kalau yang kedua teknologi makmal, sains sukan. So tak banyak UFC pun tak banyak. Tapi yang paling banyak selalunya tawaran ialah UITM. Okey, UITM banyak. Ya. Tak silap cikgu ada berpuluh lah. Berapa kita tengok kat sini. Ada 74 program. Ya. Okey, kalau awak tengok di sini, asasi saja dah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 program asasi di UITM. Yang TESOL sahaja ada temu duga. Okey. Untuk diploma, yang lain ni diploma lah. Kalau awak tengok dia macam-macam sebab UITM ni memang dia pelbagai ada sains, ada aliran sastra, ada dia boleh tengok sampai 8 muka surat. Okey. Ingat ni hanya list sahaja. Ini list sahaja, list program sahaja. Okey, tengok pada UM. UM ni popular kan selalunya. Mana UM? Cikgu pun tak nampak ada UM. Mana UM? Okey, UM. Okey, UM. Macam tahun lepas pun ada pelajar kita yang dapat asasi UM. Okey, di UM dia hanya ada asasi. Dia tak ada diploma. Sebab UM ni dia is a research university. Jadi dia banyak degree level, PhD apa semua. Cuma program untuk pelajar SPM, dia hanya tawarkan asasi sahaja. Dia tak ada diploma program. Okay, so asasi dia ada 4, asasi pengajian Islam. Ini tak payahlah. Awak tak boleh ambil ni, kita tak ada bahasa Arab. Tapi awak boleh ambil asasi sains hayat dan awak boleh ambil asasi sains fizikal. Apa beza cikgu sains hayat dengan sains fizikal? Okey, sains hayat ialah sains yang belajar tentang benda-benda hidup, kehidupan benda-benda hidup, ada biologi dan sebagainya, veterina ke, kolam Putrajaya ke, apa lagi, persekitaran alam persekitar ke, yang mana tumbuh-tumbuhan, semua termasuk dalam sains hayat. Tapi sains fizikal lebih kepada kejuruteraan, architecture, komputer. Okey, jelas fizikal dengan hayat? Alright, ini dekat UM. Okey, katakanlah UM dah, ni cikgu pergi pada yang asasi dulu supaya awak nampak. Okey, UIA. UIA, pelajar kita pun ramai juga yang dapat tahun lepas. Okey, mana UIA tadi? UIAM, Universiti Islam Antarabangsa. Okey, di sini ada kategori A. Kita letak pada semua. Okey, di sini juga tak ada program diploma. Semua asasi. So maknanya UM tadi pun semua asasi, tapi UM tak banyak, asasi dia 4 je. Di UIA pun semua asasi, dia tak ada diploma. So kebanyakan pelajar yang sambung di UIA ni selalunya sebelah kaki ni dah masuk universiti dah. Sebab untuk degree dia memang confirm akan masuk UIA juga untuk degree. Okay, so di sini asasi bahasa Arab, ni tak boleh lah. Okay, sains fizikal, okay, nampak tak perbezaan dia dengan UM tadi? Sebab di UIA dia pecah. Asasi sains tu dia pecah. Dia tak ada fizikal, tak ada sains hayat, dia pecah terus. Macam UM tadi, siapa yang nak ambil perubatan, nak jadi doktor, dia kena ambil asasi sains hayat. Tapi di sini, di UIA, dia tak boleh ambil asasi sains hayat. Apa kat sini ada hayat tak? Tengok nombor 2. Sains hayat tak boleh. Kalau awak ambil asasi sains hayat di UIA, dia bukan jadi doktor. Untuk jadi doktor, dia kena ambil asasi perubatan. Okay, so maknanya awak nak tengok syarat dia lebih detail, nanti sekejap lagi cikgu ajar macam mana nak pergi. Yang ini hanya list saja. So di sini kalau UIA dia pecah terus. Pergigian lain, perubatan lain, sains kemanusiaan lain, bahasa Inggeris lain, sains hayat lain, ekonomi lain, seni bina, nampak? Seni bina, architecture lain, kejuruteraan, engineering pun lain. Dia tak sama dengan sains fizikal. Kalau kat UM tadi nak ambil engineering kena ambil sains fizikal. Tapi dekat UIA lain. Dia pecah terus. Okey, jelas Okey, kita pergi pada asasi, mana lagi yang banyak asasi UM, UITM, UIA. Yang lain tu sikit-sikit. Sebab asasi selalu tak banyak lah. Cuma ada satu di UITM, ada satu cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Dia ada satu program sarjana muda. Mana UITM tadi? Kejap lagi lah kita tengok syarat. Kalau Politeknik, okey, Politeknik Premier, cikgu dah sebut tadi kan. Politeknik Premier ada 3. Satu di Politeknik Ungkoma di Ipoh, kemudian Shah Alam
dan juga di Johor Bahru. 3 ni dia memang standard nak masuk dia pun dia akan tengok macam IPTA lain. Kebanyakannya diploma. Okay. So dia ada diploma grafik, diploma perniagaan, bisnes ada, pemasaran. Maknanya awak boleh mohon ya, kalau dalam permohonan yang 12 tu, kalau awak nak letak diploma IPTA campur dengan diploma program Politeknik Premier, boleh, tak ada masalah. Jangan awak letak daripada nombor 1 sampai nombor 12, semua diploma UiTM. Tolong, itu salah. Sebab dia ni sistem komputer. Kalau katakan UiTM dah tolak awak, dia akan tolak semua. Tak nak macam tu. Sebab kita tak tahu syarat am dan syarat khas dia. So lebih baik perbagaikan. Maknanya ada yang UiTM, ada UTHM, tengok kos-kos yang awak nak ambil lah. So yang last kali, ni bukan ni apa? Premier Premier ni Politeknik ni dia ada juga sijil ada sijil tapi kos yang tertentu sahaja. So sijil tak payahlah awak tengok kan, sijil ni selalunya bidang kemahiran. Okay. So kita pergi pada seterusnya pula. Untuk katakanlah awak dah tahu dah nak ambil bidang apa. Jadi kita pergi carian program. Tadi ialah list dalam setiap universiti kan, apa yang ada. Sekarang kita nak tahu. Kita nak pilih. Macam cikgu cakap tadi kena pelbagai kan. So bila pelbagai, nak tahu pula universiti mana yang ada account. Kat mana boleh buat perakaunan, kat mana boleh buat undang-undang. So kita cari di sini. Ingat ya, carian program. So letak program pengajian SPM, carian, katalah dekat sini saya nak letak apa yang popular, pengajian, perbankan, perakaunan lah. Okey, perakaunan. Okey, kita nak cari perakaunan. Budak sains boleh ambil ya perakaunan walaupun tak ambil subjek akaun di sekolah. Okey, kita cuba cari. Maknanya ada 7 program. So di sini dia list. So dia bantu awak lah sebenarnya untuk tengok. Oh, maknanya dekat matrix ada jurusan akaun. 2 semester ada. Oh, dia tak ada 4 semester, dia 2 semester je. Kemudian ada akaun profesional. Ada 2 semester juga tapi ada temuduga. Kemudian ada di UiTM, Diploma Sistem Maklumat Akaun. UiTM ada 2. Kemudian UNIZA ada 1. Diploma Perakaunan. USIM ada 1. Tapi awak kena ingat ya, USIM ni ialah Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi di sini pelajar melawati tak boleh masuk kerana kita tak ada bahasa Arab. Okay. USIM ni the whole university is Islamic University yang mana memang dia kena bahasa Arab. Tahmidi ni maknanya macam asasi lah. Okay. So di sini ini sahaja yang awak boleh ambil untuk jurusan perakaunan di UPU. Okay. Alright. Apa lagi contoh? Apa yang selalu pentadbiran. Kita ambil yang sains sikit lah. Farmasi. Okay, farmasi. Farmasi ada 2 je. Iaitu asasi farmasi UIA dan diploma farmasi. Kenapa ada 2 je? Mungkin awak tertanya kenapa ada 2 je? Sebab ini cikgu spesifik. Kan awak ingat tadi, kalau nak ambil farmasi, kita kena ambil di UM kena ambil asasi sains hayat. Okay. Kalau dekat UiTM kita kena ambil asasi sains. Asasi sains kebanyakannya memang dia akan pergi kepada farmasi jugalah, sebab dia bawah sains. Kalau diploma memang ada 1 je dekat UiTM. Okay. Alright. So jelas ya? Nanti awak pandai-pandai lah kat sini nak cari bidang-bidang apa yang awak nak kan. Okay, so kita pergi pada next, syarat am dan syarat khas program, SPM. Okay, di sini lebih terperinci. Yang ini yang cikgu nak awak tengok masa dah cari tu, dah tahu dah kos apa yang minat, cuba tengok syarat dia. Sebab awak masih banyak masa untuk awak tengok syarat dia. Okay, kita pergi pada matrix dulu. Okay. Kategori A. Tengok pada semua. Okay. Di sini, awak baca dekat sini dia kata syarat am kan? Okay. Minta baca betul-betul lah ya. Sebenarnya untuk syarat am dia ada syarat tertentu. Kalau asasi berapa yang perlu? 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Kalau awak ada masalah dengan BM, tak dapat kredit, janganlah pandai-pandai ambil asasi atau matrik. Sebab komputer akan tolak terus. Dia tak akan terima. Dia akan reject.
Okey. Kalau diploma pula tak apa. Sebab diploma dia, bukan tak apa. Maksud cikgu, dia nak 3 je kepujian dekat sini. Termasuk bahasa Melayu. Maknanya bahasa Melayu memang kena kepujian. Tak boleh lulus saja. Okey. Dan sejarah lulus. Okey. Kelayakan SPM untuk politeknik konvensional yang tadi cikgu ceritakan, UPU skill semua tu, diploma dia 3 kepujian juga, lulus bahasa Melayu dan sejarah. Sijil paling rendah lah ya. Sijil hanya boleh membaca, menulis, mengira. Tapi itu kena tengok lah. Okey, balik kepada matriks tadi. Ini syarat matriks. Kalau tengok syarat matriks, taklah susah sangat kan? Dia nak SPM yang mana contoh kat sini jurusan sains. Grade dia B Mathematics. Okey. Maksud B dekat sini ialah kalau awak dapat A+, B+, baguslah. Maknanya ranking markah merit awak tinggi. Kalau awak dapat C ataupun C+, jangan minta. Sebab dia telah tidak memenuhi syarat. So di sini awak kena lihat betul-betul masa awak nak buat pilihan yang 12 tu. Adakah awak punya keputusan tu betul-betul menepati yang dia nak, barulah awak akan letak untuk permohonan. Okey? Kalau tak, select satu je pun jangan minta. Tukar dengan kos lain. Okey? Syarat C untuk 4 subjek berikut. Maknanya semua subjek ni kena sekurang-kurangnya C. Okey? Maths kalau dapat D atau E, jangan. Dia memang, sebab kita tahu kat sini untuk jurusan sains 2 semester, dia mesti nak kita punya Maths tu power sikit. Sekurang-kurangnya C. Dan mendapat C dalam fizik dan biologi. Tak ada pilihan dia nak dua-dua ni kena C, maknanya kredit. Tu dah boleh bayangkan lah ya, untuk program yang setahun ni, pelajar kalau nak dapat program matriks setahun, memang semua subjek sains dia tu kena C lah, kredit lah. Okay, alright. Kemudian untuk jurusan account, account boleh ya, tak semestinya awak ambil prinsip account dekat sekolah. Okay, sebab dia punya syarat cuma sekurang-kurangnya grade C dalam 4 subjek yang terpilih di sini, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths, tetapi ada Maths. Itu sebabnya pelajar aliran sastra, mereka kalau mereka tak ambil Maths, dia orang tak boleh masuk lah. Tak boleh mohon lah untuk jurusan account di matriks ya. Kemudian grade C dalam mana-mana 2 mata pelajaran. So di sini awak ada pilihan sama ada fizik ke, chemistry ke, bio ke. Okay. Kalau tak ada, kita boleh cari yang lain pula. Ekonomi ke, kalau ambil ekonomi. Kalau tak ada, dia nak 2 kan, kena ada jugalah. Memang sains subjek ni kena penting, amat penting untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ya. Memang siapa yang ambil aliran sains tak boleh lari lah subjek ni. Okey, kalau kejuruteraan, grade B Maths sama kan kalau tengok, cuma bezanya dekat sini fizik. Sebab nak jadi engineering ni memang kena fizik, kena kuat lah. So dia nak sekurang-kurangnya kredit. Di sini kalau awak tengok sini yuran pendaftaran tak mahal kan? RM599.60 je. Untuk 2 semester. Okey. Kemudian ini account professional. Okey, yang ini yang ada tunggu-duga ni, dia sebab dia pun special, jadi dia punya permohonan pun agak special lah, sebab dia nak grade A dalam bahasa Inggeris dan matematik yang biasa, serta A dalam 3 mata pelajaran berikut. Kalau pelajar aliran sains yang ada kat sini, antara pilihan dia fizik, chemistry, bio. Lepas tu kalau ada reka cipta, boleh reka cipta. Pendidikan Islam tak ada ya, dia ada syariah Islamiah aja. Ekonomi, tasawuf Islam, Maths ada. Kemudian sekurang-kurangnya grade C, mesti C juga sebab program ni dia 2 semester. Okey, cuba tengok pula, dan bayaran dia mahal sikit ya. Walaupun mahal pun taklah semahal kuliah swasta sebab dia hanya 2 semester, dia segi profesional. Dia macam yang ACCA, CAT, Sunway College buat apa semua tu lah. So memang laluan ringkas untuk jadi accountant. Okey, 4 semester. Apa bezanya dengan 2 semester tadi? Cuba tengok. Kat sini bezanya di sini. Tadi dia kan Maths tadi B kan? Kat sini C. Nampak? Kemudian lulus dalam mata pelajaran berikut. Lulus.
Bila sebut lulus, maknanya awak dapat D atau E, masih ada harapan untuk masuk ke matrikulasi KPM tapi 2 tahun, program 2 tahun. Dan juga lulus fizik, biologi. Satu je, kalau tak lulus biologi, lulus fizik, salah satu je. Okey, jelas Okey, jadi sama je. Yang matrik ni semua sama. Okey, tu matrik. Cikgu nak tunjuk perbezaan dengan asasi. Okey, asasi UM. Ini berdasarkan program yang memang popular lah. Selalu budak Ibu Sina memang berebut lah nak masuk asasi UM kan. Okey, macam mana pula asasi? Okey, ini cikgu skip sebab Islam sains ni kita tak ada. Okey, kalau asasi sains hayat, kan cikgu cakap tadi, siapa nak jadi doktor, okey, perubatan, doktor gigi ke, doktor apa ke, surgeon ke apa ke, okey, kena ambil asasi sains hayat dekat UM. Grade A tolak dalam biologi sebab biologi penting kan. Okey, dan sekurang-kurangnya B dalam semua. Okey, ini kena hati-hati. Bila awak nak mohon, awak kena tengok syarat khas dia. Dia tak boleh salah satu, dia tak boleh 3 je, dia tak boleh 4 je, dia nak semua. Maknanya semua ni mesti sekurang-kurangnya B. Kalau awak boleh dapat A, A+, A tolak, baguslah. Maknanya ranking awak tinggi. Dan insyaAllah kalau merit awak tinggi, awak dapat. Ya? Okey, tu ialah sains hayat. Sains fizikal pula, sama je kot. Sama. Okey? Sebab dia satu engineering kan, yang satu ialah ni, sama je. Cuma dekat sini dia lebih kepada biologi, nampak? Sains hayat tadi dia nak biologi, tolak. Okey, tapi kalau sains fizikal lebih pada maths. Okey, at maths tak apa, B boleh, tak ada masalah. Okey, tu je sebab UM tak banyak kan dia punya asasi. Kita tengok pula asasi mana lagi budak-budak salah. Okey, UiTM, UKM tak ada asasi. UiTM ada asasi tak? UUM. Ni UM. Upsi tak ada asasi. UPNM. Tengok UPNM UPNM ada asasi. Oh, apa ni tak boleh ke? Hello, dengar tak suara cikgu? Kak Ain mute Ada respon, dengar tak suara cikgu? Rasanya Kak Ain mute, tak dengar. Cikgu Ana? Tak dengar suara Kak Ain. Sayup-sayup je. Dengar tak suara cikgu? Tak. Hello. Suara dengar tak Kak suara Ain cikgu? untuk Kak Ain guna yang sharing screen Hello, punya. dengar tak suara? Dah dengar. Okey, yang ini Hello, dengar. hello. Tak respon ni. Dengar tak?
Dengar cikgu. Please respond. Dengar tak suara cikgu? Ya, Dengar, dengar. Dengar. Dah dengar dah. Dengar? Okay, good. Okay, cikgu sambung. Ingatkan tak dengar tadi. So presentation nampak ya? Masih nampak. Okay, cikgu teruskan. Okay. So sekarang sambung balik. Di UPNM dia ada dua kategori, iaitu satu pelajar tajaan, sponsored, dan satu lagi ialah pelajar awam. Kalau pelajar tajaan dia akan bagi allowance, dia akan bagi pakaian seragam, dan dia latihan dekat sana memang training macam tentera lah. Ya, sebab UPNM ni dia ada 3, tentera darat, tentera udara, tentera laut. So di sana pun memang akan pakaian akan dibagi. Kalau misalnya kalau darat hijau, kalau biru laut, udara putih, ya. Ya ke? Terbaliklah pula. Laut putih. Okay. So pelajar awam dia lain. Pelajar awam dia akan belajar saja di sana, dia tak terikat dengan ATM. Ya, Angkatan Tentera. So di sini ada juga asasi pengurusan dan strategi, ada hashtag kat sini, maknanya ada interview. So sekurang-kurangnya grade B, bahasa Melayu, mathematics atau additional maths, geografi atau sejarah. Kemudian grade C, ni ada dia punya itulah. Ni pegawai kadet yang cikgu cakap tadi kan. Ini kalau untuk asasi. Okay. Kalau asasi kejuruteraan, untuk kejuruteraan maknanya engineering, grade B, okay, bahasa Melayu, maths atau admaths, salah satu, fizik, sains atau sains komputer. So maknanya kat sini kalau awak tengok memang pelajar, dia bergantung pada pelajar lah untuk pilih course ni, yang mana dia dah sebut kat sini pun juga. Awak kena hati-hati ya, kalau asasi ni tengok dia terbuka kepada pelajar aliran sastra saja ke atau terbuka pada aliran sains. Di sini akan sebagai panduan awak lah. Macam yang ni dia terbuka pada dua-dua. Okay, alright. So asasi perubatan. Asasi perubatan, ini nak jadi doktor lah ya. Yang di sini samalah grade B, cuma subjek-subjek dia of course lah subjek-subjek yang science stream, iaitu biologi, chemistry, fizik, maths atau admaths dan mana-mana pelajaran yang lain. Okay. Kemudian ni diploma ni ada diploma jugalah ya dekat sana, nanti awak tengoklah. Cikgu tunjuk sikit-sikit je dulu. Okay. Itu UPNM. IPG. IPG ni ialah sesiapa yang berminat untuk menjadi cikgu, tapi cikgu ni ialah di sekolah rendah sahaja. Okay, bukan cikgu sekolah menengah macam cikgu-cikgu awak ni, dia bukan lepasan IPG. Sebab IPG ni Institut Perguruan ya. Kalau IPG, kalau awak tengok contoh dekat sini syarat-syarat dia, katakanlah ijazah sarjana muda perguruan dengan kepujian pendidikan awal kanak-kanak. SK ni sekolah kebangsaan ya. So ada hashtag kat situ, maknanya ada temuduga. So 1 tahun program, 15 semester 4 tahun program ijazah. Yuran pengajian semua akan di cover, dan kalau ikut kat sini, Allahu Akbar. Kelayakan dia, syarat utama dia 5A 5A tolak cemerlang peringkat SPM, kemudian C kepujian untuk sejarah. Jadi dia ada laluan khas lah pula untuk program lain. Dia banyak kalau nak tengok nanti awak tengoklah. Tapi di sini IPG ni hanya untuk pelajar yang nak jadi cikgu sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, bukan di sini sekolah menengah awak kena ambil asasi ke dulu, matriks ke dulu ataupun form 6. Lepas tu baru awak mohon untuk ijazah sarjana muda, pilih yang ada pendidikan. So confirm dah belajar ijazah sarjana muda pendidikan, baru awak akan diserap untuk menjadi cikgu di sekolah menengah. Okey, degree nanti. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada soalan Okey. Ada apa-apa pertanyaan tak? So far senang kan? Tak ada masalah kan?
Cuma satulah cikgu nak nasihatkan, masa awak nak pilih subjek ni, nak pilih universiti ni, memang akan memerlukan satu-satulah kena tengok satu-satu contoh universiti yang ada. So jangan harap semua tempat ni ada yang kos yang awak minta, sebab selalunya macam contoh kos psikologi. Kalau awak cari memang tak jumpa lah, dia tak ada terang-terang tulis asasi psikologi ke, diploma psikologi ke, memang tak ada. Itu kena ambil STPM. Selalunya psikologi ialah peringkat degree. Dia tak ada direct macam tu. Okey, contoh UKM. Okey. UKM dia ada satu program. Mana dia UKM? Okey, UKM dia ada program yang mungkin awak pernah dengar, cikgu pun pernah cakap kot, iaitu asasi pintar. Okey, kenapa dinamakan asasi pintar ni? Mungkin budak special sikit lah kot tengok result dia kan. Kalau tengok pun kat sini, dia nak A tolak dalam 7 mata pelajaran berikut, termasuklah Maths awak, biologi, fizik dan chemistry. Lepas tu ada temuduga, lulus ujian temuduga oleh Pusat Genius Pintar Negara. So di sini memang hanya terbuka untuk pelajar aliran sains sajalah. So dia hanya satu kos je. Kenapa UKM hanya ada satu kos? Sebab yang lain semua ialah program degree. Dia tak ada program diploma juga. So siapa yang berminat nak masuk UKM, sama ada awak masuk, kalau minat bidang-bidang yang sains ni boleh masuk asasi pintar, ataupun awak masuk belajar Form 6 dulu, barulah degree di UKM, ataupun belajar di matrix dulu, baru minta degree di UKM. Okay? Jelas sebab UKM tak ada diploma. Okey. Mana lagi? Contoh siapa yang engineering, lelaki selalunya kita akan pergi pada universiti yang universiti teknikal, MTUN kita panggil universiti teknikal. Okey, katakanlah kat sini universiti yang paling yang UTM bukan UTM tak ada. UTM tak ada dia tak ada program untuk pelajar lepasan SPM. STPM dia ambil. Okey, UTM dekat Melaka. Ni pun ada juga student kita yang bahagian engineering ambil. Okey, di sini memang dia lebih kepada mechanical Okey, kalau kita tengok kat sini dia banyak diploma lah, dia tak ada asasi. So diploma teknologi maklumat, dia spesifikkan kat sini berapa kepujian dia nak. Okey, maths kena C and then 3 kepujian dalam mata pelajaran berikut. Maknanya 3. Dalam banyak-banyak grup ni ada 3. So kalau awak tengok contoh kat bawah ni kan, tasawuf Islam / pendidikan Islam, awak hanya ada satu je lah. Awak ada 2. Pendidikan Islam boleh ataupun sejarah boleh. So maknanya nak kira 3 tu kena kira dia punya yang ni button ni, kanan ni 1, yang ni 2 mata pelajaran dia. Bukan kat sini 3 takut salah faham pula. Okey, dia kejuruteraan mechanical berapa? 4 kepujian, especially yang sains. Okey. Kenapa pelajar setengah tu dia mohon politeknik? Kerana kalau di IPTA macam ni, contohnya diploma engineering ni, mereka memang minta direct subjek fizik berapa, biologi berapa, dia ambil kira semua. Kadang-kadang daripada 3 subjek sub-science yang awak minta, yang awak ambil tu, dia mesti nak minta 2. 2 sekurang-kurangnya mesti kredit. Tapi kalau dekat politeknik, dia hanya minta 1 saja. Tu sebab bagi pelajar yang rasa kemungkinan mereka ada masalah dengan dengan subjek sub-science awak, ketiga-tiga subjek tu, saya nasihatkan, cikgu nasihatkan, mintalah politeknik. Sebab politeknik memang syarat dia selalu dia lebih rendah sikit syarat dia. Cuba kita tengok ada tak yang engineering kat sini. Nak tunjuk contoh kat awak kan. Okey, diploma kejuruteraan mechanical. Nampak? Syarat di politeknik dia hanya lulus bahasa Inggeris, 5 kepujian bahasa Melayu, matematik, kepujian kan sekurang-kurangnya C kan. Kemudian salah satu je lagi nak kena cari kat sini. Berapa? Salah satu mata pelajaran berikut kena ada. Kalau kat sini memanglah tak ada kan, tapi sebenarnya ada subjek awak, tak ada masalah. Kemudian 2 mata pelajaran yang lain. So di sini reka cipta ada, sains. Kita tak ada sains rumah tangga, sains biasa untuk budak yang sastra. Okey, bagi awak biologi lah. Biologi ada kat sini. Fizik pun ada kat sini.
So maknanya kalau katakan result SPM tu antara 3 awak punya subjek sains ada satu je kredit, pilihlah politeknik. Okay? Jelas ya? Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Cikgu rasa dah faham dah kot kan? Sebab dia memang kena ambil masa ya. Awak kena ambil masa untuk awak tengok, masuk satu persatu, tengok apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Lepas tu baru awak buat pilihan. Cikgu tak dapatlah nak masuk kat sini kan sebab kita tak ada lagi nombor pin. Kalau ada nombor pin, barulah awak nampak dia punya table tu untuk awak pilih nombor 1 apa, nombor 2 apa, sampai 12 pilihan. Okey, kat sini dia hanya mengajar kita, memberikan kita masa untuk kita semak syarat-syarat khas sebab awak punya SPM pun belum buat lagi kan. Jadi masih ada masa untuk mana-mana yang rasa lemah dalam subjek-subjek tertentu, awak boleh tengok dah. Boleh agak-agak lah. Okey, apa benda yang perlu. Okey, ada apa soalan lagi? Faham ya? Jelas ya? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Cikgu open for question. Dekas. Mana tahu ada yang tak faham. Kalau tak, tulis kat sini pun boleh. Cikgu jawab. Cikgu boleh baca dah ni. Dah tutup dah presentation. Ada tak sesiapa nak tanya? Ada? Faham tak ni? Cuba respon sikit. Faham tak? Syasha? Faham cikgu. Isha? Syamim? Siapa lagi yang nama yang ada ni? Ramai ni. Okey tak? Cikgu kalau jelas, kata jelas. So sekurang-kurangnya cikgu tahulah. Kalau ada apa yang tak faham lagi, mungkin awak boleh tanya dekat WhatsApp ke kan. Sebab masing-masing belum lagi explore kan. Nak kena masuk dulu, nak kena tengok dulu, baru ada pertanyaan kot. Sekarang tak boleh nak bayang kan. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan, maknanya faham dah tu. Ya? Aduh. Tak ada soalan Sekejap, tengok ada soalan tak? Ada. Ada tanya. Jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Balik ni ingat nanti masuk dulu tengok daftar. Kemudian ingat kata laluan tu. Lepas tu cuba explore. Ya, explore tengok macam mana kiraan merit awak agak-agak. Berapa dapat. Kemudian boleh anggarkanlah. Cuma untuk tengok trend penawaran tu macam susah sebab saya pun dah cuba tadi tak ada lagi, dia tak keluar lagi data. Mungkin dia tengah kumpul data yang pelajar-pelajar tahun 2019 kot. Ya, berapa orang yang dapat ni dia nak tahu. Sebab kira merit kan. Cuma kita pun ada masalah juga merit ni. Sebab kita PKP hari tu kan. So mungkin markah tak berapa orang kata tinggi sangat kan. Okey? Jelas ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu pukul 4.40. Nanti kalau ada apa-apa soalan, boleh mesej saya personal pun tak apa. Cikgu Ana ke, Cikgu Rustam ke, sama je kami. Siapa-siapa pun boleh jawab. Okey ya? Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Ain. Alah, tak boleh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Buku badan. Ada kat atas ni. Kat depan dalam kotak atas. Okey, tahniah Kak Ain. Okay, Ana? Okey. Ana dah sampai rumah ke? Dah, baru sampai. Tak dengar suara Ana. Ha, Ana dah sampai rumah ke? Hello? dah sampai dah. Tak dengar suara Ana. Tak dengar? Ana dengar suara Kak Ain. Suara Kak Ain Ana tak ada.
Oh, tak dengar? Mana perginya? Tak dengar suara Ana. Dah, selamat Dengar sampai. suara Ana. Tak dengar? Kenapa tak dengar? Kak mute kan semua orang. Kalau ikutkan Hana punya ada bunyi, ada gerak-gerak. Ana bercakap tapi Kak Ain tak dengar lah. Bercakap.